Saya pernah ditanyakan apakah era yang bakal datang selepas berlakunya ledakan maklumat. Jawapannya adalah era kreatif kerana siapa yang dapat menambah nilai kepada maklumat yang ada untuk nilai tambah, maka mereka yang akan berada di depan. Tetapi bila kita bercakap tentang industri kreatif, maka ada kaitannya dengan ekonomi di situ. Dan kita tahu bahawa industri kreatif di Malaysia ini menawarkan pulangan yang besar, bahkan disediakan pula peruntukan yang tidak kurang pentingnya untuk kita melonjak ke hadapan. Namun begitu, kita tahu keluh kesah para pemain industri ini banyak kita dengar, dan pada malam ini kita cuba untuk meladeni, menyantuni atau menyemuh rasa resah itu, kerana kami bawa dua sudut pandang yang jarang-jarang kita ketemukan regunya di pentas. Kami bawakan pada malam ini. Di sebelah kiri saya, Datuk Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Tuan Said. Saya sudah bersedia untuk bertemu dengan rakan baik saya. Belum bermula lagi, Datuk. Jawapan Datuk itu masih awal bersama rakan baiknya regu pada malam ini. Datuk Juri Latib, Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Datuk, berapa lama kita tak ke udara, Datuk? Oh, lama. Sebelum PKP ya? Sebelum PKP 2019. Lama betul. Datuk makin kurus, sihat itu tandanya. Kita bercakap tentang melonjak industri kreatif negara, dan para penonton juga boleh mengikuti rancangan ini di FB, Bicara dan Majalah. Tapi bila kita bercakap soal melonjak industri ini, saya membayangkan industri kreatif ni luas. Saya nak mula dengan Datuk KP dulu. Tapi kita mungkin malam ini lebih menyorot kepada industri penyiaran. Dalam konteks lonjakan yang ada ni, are we better off ataupun are we worse off hari ini berbanding 5-10 Saya nak jawab dengan soalan kepada Tuan Said. Sebab saya dulu juga moderator. Jadi soalan lonjakan tu maksudnya apa? Apa yang nak kita lonjakkan? Isi ke dari segi keuangan ke ataupun dari segi apa sebenarnya? Datuk minta saya jawab. Jawab dengan KP ni tak mudah. Yang pertama saya rasa kualitinya, yang kedua nilai ekonominya. Okey, betul. Kalau begitu, baru-baru ni semasa taklimat kepada pembekal-pembekal kandungan kepada RTM, saya telah menekankan, kata, marilah kita berubah. Malah perkara ini juga saya bawa dan berbincang juga dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kata, kita sudah selalu sangatlah cerita menantu tak suka mentua, bergaduh, kemudian harta pusaka, berebut tanah dan sebagainya. Jadi boleh tak kita beralih kepada sesuatu yang lebih lebih cerebral, contohnya, dan supaya kadang-kadang kita nak membina sebuah negara bangsa yang hebat, jadi kita kena sulamkan dalam drama kita, dalam filem kita, apa yang sedang dibuat untuk memajukan negara. Jadi semasa taklimat tu saya kata, boleh tak dalam logline tu kita letak cerita dia adalah tentang pemberkasaan wanita, cerita dia tentang TVET, cerita dia tentang peralihan tenaga. Jadi orang yang datang tu dia krik, apa benda nak letak tentang peralihan tenaga. So saya kata, okey, macam ni logline ni, macam ni cerita dia. Cerita dia adalah, okey, kita boleh masukkan semua. Katakanlah nombor satu, pemerkasaan wanita. So cerita dia, satu perempuan ni, dia cantik perempuan ni. Kemudian dia adalah seorang CEO atau managing director syarikat dia. Okey, hari tu dia punya staff dia semua MC. Jadi dia kena pergi tukar solar panel atas bumbung rumah dia punya klien dia. Jadi dia adalah seorang yang hands on. Jadi inilah pemerkasaan wanita. Dia adalah CEO, dia adalah MD, kemudian dia buat kerja, dia tahu apa nak. Dia seorang wanita yang hebat. Jadi dia tukar solar panel je. Tapi sebab orang suka elemen-elemen cinta dalam drama-drama, jadi dekat rumah tu ada seorang bapa ni, isteri dia dah lama meninggal dan dia ada anak sulung lelaki katanya, pun sedang mencari cinta. Jadi dua-dua orang ni nak tackle wanita yang hebat ni tadi. Jadi itu adalah cerita cinta. Tapi apa yang dia buat di atas itu adalah menukar solar panel. Solar panel tu apa? Itu adalah kita nak beralih, kita nak gunakan tenaga solar. Kita tak nak pakai fosil. Jadi kita sampaikan cerita-cerita itu. Jadi skrip kita kena hebat. Saya baru cakap dengan Datuk Juri sebelum kita masuk tadi kan, kelemahan kita adalah dalam skrip. Skrip kita yang kita dapat tu teruk-teruk. Adalah yang bagus, ada yang bagus. Tetapi banyak yang agak lemah. Jadi kalau kita nak melonjak, kita betulkan skrip kita, maka eloklah dia punya produk lah. Okey. Datuk sebut tadi tu marilah berubah. Seolah-olahnya menuju kepada pemain industri, Datuk Juri. Okey, tertarik sebab Datuk Juri tak berubah ke? Saya nampak kita memang bersedia untuk berubah. Tapi kita nak tengok juga perubahan tu adakah memberi keuntungan kepada kita tak? Contohnya, kalau kita cakap pasal industri ini, saya sangat setuju Cik Mi kata kita perlu skrip yang baik. Tapi masalah kita, ini kita pergi balik kepada persoalan perolehan di RTM. Proses itu, contohnya pitching saja ambil masa yang lama, berbulan-bulan untuk RTM Award kita. Saya ingat mungkin 4-5 bulan baru kita dapat SST.
Cik Mi. Dan kemudiannya proses penerbitan itu selepas kita mesyuarat penerbitan, Cik Mi, kita ada 6 ke 8 bulan. Sedangkan contoh untuk 30 episod, Cik Mi, kalau tanya saya, proses tu mungkin ambil masa lebih daripada 6 bulan untuk buat skrip saja. Skrip yang katanya nak ada pemerkasaan wanita, kena nak tunjuk bagaimana kajian tentang penggunaan tenaga dan sebagainya, perlu ada research yang mendalam, Cik Mi. Kalau kita tengok hari ni, Cik Mi sendiri kata skrip kita tak cukup bagus, tak cukup masak, saya kira masalah berlaku apabila proses itu mengambil masa yang singkat untuk ditawarkan kepada syarikat. Kerana kalau kata Cik Mi lambat, saya bantai pula, Cik Mi bila nak keluar ni, bila nak keluar. Kita faham proses tu, tapi maksudnya perancangan perlu mungkin setahun selepas ini untuk kita buat perolehan itu untuk tayangan yang akan datang. Proses itu biar cukup masa untuk buat skrip. Betul. Itu sebabnya sebelum kita buat taklimat hari itu, saya dah berbulan sebelum tu saya dah buat video-video dan saya kata inilah kita menjurus ke arah ni. Jadi kita berikan orang yang selalunya akan masuk pitching bersedia dengan tajuk-tajuk, dengan tema-tema ni. Dan kita juga di dalam industri, kita juga kena tahu bagaimana kita hendak menyulam elemen baru. Baru-baru ni saya pergi ke China. Dan saya tengok cerita-cerita di China itu sehebat, kadang-kadang mungkin lebih hebat dari Korea. Jadi maksudnya di sini, kenapa kita tidak sampai ke tahap tu? Jadi saya bila tengok balik apa yang kita ada, contohnya kadang-kadang pada hari Sabtu Ahad saya datang ke office, saya tak ada off day, Datuk Junaid. Kesianlah saya ni. Saya tidak ada kehidupan. Jadi saya rayu pada siapa ni? Jadi bila saya tengok balik, bukan saja drama lah, maksudnya majalah dan juga kadang-kadang konten-konten lain yang kita ada yang dibekalkan. Bila saya tengok ni, saya tahu ini sebab kita dalam industri kita tahu. Ini mungkin dia underrun. Duration dia mungkin dia drag 15. Kemudian ada tambah video klip. Jadi bila saya tengok balik, contoh lagi satu kenapa kita tidak boleh, katakanlah kita nak buat satu cerita majalah tentang sejarah Jadi bila kita tengok stand apa dalam tempat tu, dia kata, baiklah saya sekarang ni berada di AAA lokasi ni. Apa kata kita tengok kat dalam museum ni? Apa ada dalam dia? Jom. Istilah jom tu pun saya anti sangat. Itu satu. Tetapi katakanlah sekiranya dia buat research yang bagus, tak perlu berbulan, Datuk Junaid, tak payah. Ini kita dah dalam otak kita dah tahu. Kita kata sekarang ni saya berada di tempat di mana di sinilah wira-wiri kita diserang oleh tentera Portugis pada tahun sebelum 1511. Maksudnya di situ ada elemen-elemen ilmiah kat dalam dia. Jadi kita masukkan. Jadi itu yang kurang. Dan jadi benda itu kadang-kadang saya rasa tak perlu mengambil masa yang lama. Itu satu. Kemudian kedua, kita tanya balik mereka yang membekalkan konten kepada kita ni, are you in the right business? Kerana semasa selepas taklimat tu ada beberapa orang yang memang dah selalu hantar bahan ke ATM. Boleh tanya saya, sebenarnya logline ni apa? Aduh, kalau macam ni, macam mana kita nak dapat benda yang berkualiti? Rupa-rupanya bila nak dalam penulisan tu, mereka memerlukan seorang script writer yang datang di luar untuk membantu. Now, if you are not in this business, if you really serious in the business, you must make sure that you know at least to write a logline. Jadi itu masalah kita. Jadi macam mana kita nak menentukan piawaian kita tu bagus? Jadi kita kena kata orang yang betul kena berada di tempat yang betul untuk menghasilkan sesuatu yang betul. Datuk Junaid, kalau isunya isu bakat, kerana kita sebab kedengaran pada orang macam saya terlalu asas perdebatan kita ini. Sekian lama di dalam industri, apakah kita tidak menyediakan bakat asasi pada threshold yang betul, Datuk Junaid? Sehingga logline pun kita tak tahu. Saya nampak apa yang Cik Mi cuba bagi tahu tu, tapi senario dia dalam industri hari ini bukan semua penerbit itu adalah kerja hakikinya. Contohnya mereka, industri ini jadi macam gig ekonomi kepada sesengah orang. Yes. Majoritinya adalah freelancer. Kalau tanya saya, setahun kadang-kadang kita hanya bekerja 2 bulan, 3 bulan dan bulan-bulan yang seterusnya kita tak kerja. Jadi tidak ada staf yang permanent yang mana mereka khusus melihat proposal ataupun buat proposal. Selalunya macam Cik Mi kata tadi, kita panggil script writer, apabila keluarnya need statement daripada ATM, melihat apakah keperluan ATM, baru kita buat. Jadi masa itu sehinggalah tarikh submission itu tak lama.
Kan betul, kita tengok video Cik Mi cerita tentang logline, cerita yang berbeza daripada sebelum-sebelum ni yang katanya mak mertua, ibu mertua lah bergaduh antara 2 darjat rebut tanah dan sebagainya. Kita faham. Ini yang kita bangkitkan selama ni. Kita juga melihat kita mampu buat cerita lebih baik. Tapi proses itu perlu berlaku sekarang. Saya harap Cik Mi mampu, tapi kena tengok balik masalah dia yang kita kata hari ini masalah berpunca daripada mana. ATM ada duit, beli program tapi dia dapat program tak bagus. Contoh Cik Mi cakap tadi. Tapi proses dia dari segi perolehan, dari segi development atau pembangunan karya tu perlu secukupnya dan melibatkan orang yang macam ni betul Juri. Kejap. Macam ni saja. Kalau tahun lepas sekali saja pitching, tahun ni 2 kali dah. Tak lepas tu Ogos ada lagi satu. Baru sekali kepada Ogos ni kita second time. Maksudnya ada penambahbaikan. Jadi kita kena buat tu sebab ada banyak benda yang kita harus perbaiki dari masa ke semasa. Saya setuju Cik Mi. Saya cuma fikir bila kita nak buat satu cerita yang baik, perlu kajian yang menyeluruh. Cik Mi kata tadi kita kena buat persediaan awal. Masalahnya daripada kita buat persediaan tu setelah kita dapat need statement. ATM keluar need statement dan baru kita buat apa yang takkan kita buat satu benda yang tak ada. Ini ada satu masalah dia juga saya rasa dalam industri kita. Kenapa kita harus tak seolah-olah ATM ni sajalah yang akan memberikan itu sesuatu. Yang saya nak tanya. Saya nak tanya ini kerana kalaulah pemain industri yang ada ni mengharapkan kepada freelancers, bererti mereka tidak ada cukup kapasiti. Mungkin juga kerana saiz ekonominya kecil menyebabkan mereka hanya boleh bermain di dalam pentas ini sekali-sekala bila ada peluang. Dan saya tertanya juga tadi tu, adakah bererti pemain ini mengeluh hanya kerana melihat dan menyurut RTM sahaja? Stesen lain, saya tahu RTM bayar paling banyak. Dia paling tinggi. Paling tinggi. Terima kasih kerana itu duit awam. Dan itu kita harus naikkan pemberian rakyat. Itu yang saya marah sebab apa yang keluar kat TV. Dia tak sama dengan harga. Sampai dengan harga tu. Jadi saya marahlah. Susah nak mengawal ketua pengarah saya ni. Cuma Datuk Juri, saya tak faham ini. Soal kapasiti. Saiz industri ini dikatakan besar, menyumbang banyak. Tapi seperti macam pemain yang ada ni bergulat dalam kolong yang kecil, yang sempit, menyebabkan mereka tidak cukup kapasiti. Adakah itu masalah Malaysia ataupun serantau semua masalah yang sama? Apa realitinya? Mengapa kita sampai begitu sekali pemain? Memang betul lah kalau kita katakan ATM adalah tempat yang paling ramai orang masuk. Ini hakikat daripada dulu. Dan apabila ATM beli sikit, orang marah. Betul. Kan? Bila kata perolehan masuk beribu syarikat, sedangkan yang nak ambil mungkin tak sampai 3% yang kita tengok yang sebelum ni Cik Mi. 40-40%. Cop. Untuk yang baru-baru yang tahun lepas kita ambil 102 title ya. Untuk yang akan datang ni yang baru masuk pitch ni 186. Ada penambahbaikan. Tetapi kita tak nak tengok nombor semata-mata Datuk. Kita nak kualiti tu. So macam mana? Saya pula nak jadi moderator. Datuk tanya lepas tu saya bagi berehat. Datuk tanyalah, saya bagi rehat. Saya nak tanya macam mana garanti yang Datuk sebagai Datuk Presiden Persatuan Penerbit Televisyen untuk memberikan satu garanti kepada ATM kualiti untuk 186 yang akan masuk ni? Datuk Juri jangan jawab sebab kita nak berehat dulu dan terus akan dijawab. Kerja saya mudah malam ni sebab KP saya, Ketua Pengarah saya dah jadi host. Jadi kita berehat dan kembali selepas ini dengan soalan Ketua Pengarah Penyiaran. Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 40 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Lalwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam ataupun adab perbezaan pendapat dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang
luar biasa kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab kepada keretakan perpaduan dan juga perpecahan dalam kalangan umat dan masyarakat. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Tan Sri Yang Bertuah, bakat-bakat kreatif tempatan akan terus disokong. Lebih banyak karya seni yang menunjukkan keupayaan dan potensi luar biasa. 160 juta ringgit disediakan bagi manfaat penggiat seni. 60 juta ringgit di bawah dana kandungan digital mempromosi karya tempatan yang berteraskan nilai kenegaraan. 90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive menggalakkan penghasilan filem bertaraf antarabangsa. 10 juta skim dana padanan My Creative. Ya, regu pada malam ini adalah Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran, dan Datuk Juri Latif Rosli, Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Banyak kita telah sentuh hangat daripada awal berkait tentang industri ini, tentang kesiapsiagaan menyediakan kandungan yang bermutu. Timbul soal need statement yang dituntut oleh Presiden Persatuan Penerbit, dijawab oleh Ketua Pengarah, improvement untuk tahun-tahun yang mendatang. Apa yang tuan-tuan tidak saksikan adalah sewaktu kita berehat tadi, Datuk Juri kata, oh kali ini best, kali ini best. Datuk, itu soalan yang Datuk KP tanyakan tadi, bahawa sekurang-kurangnya ada perancangan masa depan jauh lebih baik. Kedengaran seperti 3 kali ganda lebih baik daripada sebelumnya. Komentarlah Datuk Juri. Okey, tadi KP kata tentang adakah syarikat ni mampu buat ataupun terbitkan program yang berkualiti sesuai dengan harga yang dibayar. Saya kira kualiti ini subjektif. Tapi kita bercakap tadi pasal bagaimana membangunkan kualiti daripada skrip. Because daripada skrip tu akan pergi kepada ceritanya. So saya yakinlah Cik Mi, kalau ada kesungguhan daripada pihak RTM dah tahu apa dia nak dan dia bentangkan perancangan yang baik macam ni, saya kira macam kami penerbit ni we are ready. Sebab kita sebenarnya adalah peniaga. Peniaga yang perlu ada orang kata pekerjaan, keuntungan dan sebagainya. Tapi yang kita lihat sekarang bagaimana nak sustain dengan produk-produk yang berkualiti. Kita ready Cik Mi. Anytime, maknanya kalau selepas ni RTM dah tetapkan macam mana prosesnya, selepas ni ada pengumuman baik ataupun kalaupun selepas ni ada need statement yang dikeluarkan, awal untuk kita develop, kita akan bersiap sedia. Itu sebab saya kata need statement tu saya dah buat dalam video-video awal dan need statement tu saya yang tulis sendiri. Sebenarnya dah siap. Siapa buat dan dah siap. Jadi maksudnya di sini siapa yang datang untuk pitch, dia dah tahu jalan-jalan cerita. Jadi kita nak tengok apa differentiator dia. Masing-masing bawa apakah keistimewaan yang dia bawa dalam tu dan macam mana dia boleh tweak sedikit cerita tu menjadi sesuatu yang orang boleh nampak lah kalau filem kita panggil box office lah. Jadi itu yang kita sarankan. Cuma saya nak memberitahu tadi Datuk Juri dah bagi garanti tadi ya. Yang 186 yang kita akan dapat kali ini. Tak ada belum garanti ke? Dengar nak dengar pengumuman daripada Datuk, saya terlepas pandang. Garanti kualiti. Tak maksudnya katakanlah macam cakap tadi yang sebelum ni kita cuma ambil 102 title. Sekarang ni kita ambil 186. Banyak tambahan. Jadi maksudnya sini kita nak apa, sebab apa yang berlaku sebelum ni adalah semasa pitching
Inilah lagi satu masalah. Ya, ini satu masalah. Saya dah cakap, saya dah komplain kat Datuk Juri. Datuk Juri ni baik. Kita nampak je macam bergaduh. Tapi kita actually bagus. Kita bekerjasama sebab kita kena bekerjasama, tak boleh gaduh ni. Ya, betul. Betul. Jadi apa yang kita cuba buat sekarang adalah macam mana kita nak tentukan apa yang kita dapat masa pitching tu. Dia punya produk dia bagus. Kerana apa tahu? Kerana saya rasa kita kena betul-betul serius kerana kadang-kadang masa pitching ni yang datang ni orang yang memang pandai bercakap. Dan orang tu bukan orang yang akhirnya professional pitcher yang bukan. Betul. Dibayar. Jadi saya rasa akhirnya yang datang tu hampa saya menangis dalam hati ni tu. Bila kita tengok produk sebab bukan mereka yang akan mengusahakan akhirnya. Itu saya kata tadi Cik Mi, kalau boleh melihat juga syarikat itu. Siapakah di belakang syarikat itu? Kerana mesti ada track record di ATM. Saya ingat cabut dia nama syarikat, dia dah tahu dah apa siapa dia. rekod-rekod sebelum ni kan. Itu bukti. Betul, itu satu. Tetapi pada masa yang sama juga kita kena juga meraihkan mereka yang lahir dari institusi pengajian tinggi yang ramai. Contohnya yang baru-baru ni yang berdaftar. Ni saya nak bagi nombor yang baru ni. Berdaftar swasta yang berdaftar 588, yang hantar proposal pada kita 1988. Banyak 2 kali ganda. Lepas ni kita akan, jadi sekarang kita tengah ada preliminary nak pilih yang mana saring. Kemudian syndicated berdaftar 396, proposal yang kita dapat 1068. Tinggi. Jadi maksudnya di sini lebih ramai orang masuk sekarang. Jadi sekarang bila kata kita jangan fikir ATM saja. Bagaimana kita nak meningkatkan kualiti kita, itu sebab saya pernah cakap dengan Datuk Juri sebelum ni, kita nak berpindah kepada OTT kita. ATM Klik. Kerana kalau TV itu dia linear, kita boleh ambil 4 orang aja, mungkin 4 produksi. Jadi macam mana kita nak membantu yang lain tu untuk mengembangkan sayapnya? Betul. Jadi kita nak bawa kepada OTT. Tapi itu announcement nanti insya-Allah Yang Berhormat Menteri akan announce tak lama lagi. Jadi itulah salah satu caranya kita nak membantu, tetapi tidak semestinya dengan dana semata-mata. Bila kita bagi, walaupun ATM bagi, saya rasa paling tinggi, memang paling tinggi. Semasa dulu saya bekerja di TV lain, kita ikut ATM punya rate card sebenarnya. Jadi apa yang penting sekarang ialah kalaupun bayarannya tidak tinggi, kita kena lebih pandai untuk menghasilkan satu konten yang berkualiti, tidak semestinya dengan bayaran yang tinggi. Boleh tu? Saya yang tanya soalan sekali lagi. Tak, saya nampak bila dah bayar mahal tu sepatutnya berkualiti tinggi kan. Tapi macam saya kata tadi, Datuk, kita kena tengok balik ekosistem. Contohnya proses berlaku daripada cerita, daripada penulis skrip dan sebagainya. So proses ini haruslah kita tengok balik kalau ada masalah di mana. Saya nak bagi contoh. Bagaimana satu stesen swasta apabila mula-mula ditubuhkan dulu, mereka ada proses yang mana pegawai-pegawai pergi ke lokasi periksa. Daripada script development sampai ke post production akan ada proses. Dan mana proses itu barulah dia release payment dan sebagainya. So sekarang proses itu tak ada? Sekarang dah tak ada. Sekarang mungkin kita akan buat balik. Ini yang saya nak beritahu dengan KP. KP dengan idea baru nakkan konten yang berkualiti pada dengan duit yang dibagi itu, pergi cek. Ya, memang. Betul ke syarikat ni buat apa yang dia janjikan seperti mana yang masa dia present cantik tu? Ada. Okey. Kali ni ada. Okey. Tapi itu akan memberikan beban kos yang bertambah pada pihak RTM. Tapi macam Datuk tak kisah. Bukan kisah ke tidak kisah. Tapi saya rasa ada banyak perkara-perkara lain yang harus kita tengok juga. Kadang-kadang macam tadi Datuk Juri kata, mereka akan membuatkan sinopsis apabila ada need statement datang daripada RTM. Jadi kalau kita tengok industri itu, kalau bawalah benda itu luar daripada RTM, kerana kita ada banyak platform-platform lain antarabangsa. Jadi saya rasa kita kena tengok pembiayaan juga. Takkan RTM saja nak bagi, maka dengan itu proses kreativiti itu akan bermula. Jadi kita kena tengok balik. Sebelum ni kan kita pernah bercerita pasal kenapa kita IP kita tidak value. Mungkin Datuk boleh saya kata macam ni. Selalunya bila RTM punya konten ini, statement dia, kita orang kata tak boleh nak pergi channel lain, stesen lain sebab mereka berbeza. So kalau katalah kita punya need statement contoh RTM, dia universal. Contohnya konten tidak tersekat kepada dasar kerajaan ataupun tidak tertakluk kepada garis panduan yang itu boleh, ini tak boleh kan. So yang ni sebenarnya di stesen lain agak kadang-kadang lebih bebas, lebih terbuka. Yang orang boleh chop ini RTM punya. Sebab tu kita tak boleh pergi buat cerita untuk RTM, khas untuk RTM. Sebab tu saya kata kalau boleh Cik Mi, kita buka
ATM konten ini bertaraf antarabangsa, Cik Mi. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya kita ada finished product. Okey. Itu sebab kali ini kita kata finished product hantar, tapi yang finished product yang hantar cuma 88 je kita dapat. Apa sebabnya? Tema ada tu. Tak, ini tak ada tema. Finished product tak ada tema. Yang akan datang ni. Tak, yang kita buat baru ni tak ada tema. Yang perempuan tukar solar panel tu itu yang tema untuk drama-drama. Yang finished product ni tak, masuk finished product dah habis dah. Dah siap. Jadi apa yang kita rasa harus tengok di sini adalah macam mana untuk pembiayaan finished product ni. Jadi itu kita bebaskan. So maksud kita bebaskan, takkanlah nak ikut tema ATM semata-mata. Jadi apabila kita buka finished products ni, lebih orang boleh lebih kreatif. Maksudnya Datuk, saya nak tanya sikit Datuk Suhaimi. Finish product 88 ini. Maknanya kita tidak ada skema berapa banyak yang diserah 88. Itu maksudnya. Maksudnya yang hantar maksudnya benda yang dah siap ada 88. Sahaja. Dan kita mengharapkan lebih banyak supaya budi bicara kita nak menentukan ke mana. Betul. Dalam konteks finish product ini, apa cabarannya kepada industri, Datuk Juri? Okey, memang ada yang berani buat finish product. Berarti mereka harus melabur dulu. Yes, mereka diterima ditolak itu cerita lain. Okey. Melabur dulu. Kadang-kadang mereka melabur yang tinggi sebab nakkan kualiti tinggi, sebab mengharapkan ATM beli, sebab ATM paling mahal. Sebab tu tumpuannya kepada ATM tu. Saya heran kenapa 88 sepatutnya banyak lagi kan, sebab ATM bayar paling mahal kalau compare dengan stesen lain. Cuma bila kita buat finish product, kita memang tak aim lah ATM sahaja. Betul. Cik Mi cakap tadi. Sebab kalau kita aim ATM, kalau tak dapat ATM macam mana? So kita buat satu finish product yang orang kata boleh ke mana stesen pun boleh jual. Yang penting boleh jual. Kan? Itu saya kata heran juga kenapa sikit, sepatutnya banyak. Tapi saya rasa moving forward kan, Datuk Juri, saya rasa kita tak boleh macam kita kena bayar, kita kena acquire. Jadi akan tiba masanya kita sama-sama meletakkan sesuatu dalam satu platform di mana kemudian kongsi di mana orang lain akan masuk untuk bayar dari segi penajaan. Jadi saya rasa itu salah satu cara supaya kita belum pernah buat itu. Nampaknya itu sangat asas. Apa yang menghalang sebelum ni? Tak, itu yang kita akan buat. Ya, maksudnya kenapa sebelum Datuk lah. Ada di ATM ada kan, ada maknanya masa tu saya tak masuk lagi, saya tak tahu. Maknanya penerbit mencari sponsor untuk beli airtime dan cost of production. Dan ini perlu bincang dengan tidak. Itu memang kita ada. Itu kita panggil smart partnership. Tapi apa yang saya masukkan di sini adalah maksud saya adalah sekarang kita finish product itu dah siap. Program itu dah siap. Kemudian kita ATM tidak beli. Maksudnya kita ada OTT kita ada ATM Klik. Jadi kita letak di ATM Klik, kita share. So katakanlah sebuah syarikat besar agregasi berminat, maka rancangan ini dia boleh beli daripada RTM dia boleh ambil daripada airtime kita. Kemudian dia jual lah. Kalau Datuk Juri carikan sebuah, Datuk Juri dah dapat 70, saya dapat 30. Itu dah ada mekanisme itu dah ada. Mekanisme itu saya rasa itu akan dapat banyak membantu. Jadi orang tak payah tunggu-tunggu ATM punya need statement. Jadi itu salah satu cara kita nak membantu menghidupkan industri kita. Dan itu pandangan saya. Satu keresahan saya daripada awal kerana perbincangan kita ni sangat top down sifatnya, government driven. RTM kena itu. Sedangkan saya sebutkan dari awal tadi, capacity industri ini harus sekurang-kurangnya 50-50 lah. Kalaupun tidak, ni sangat mengharap pada kerajaan, barulah industri boleh hidup. Datuk ada gambaran lain bentuk kerjasama? Sebab kelihatannya tadi seperti itu satu breakthrough yang kita boleh buat. Ada bentuk-bentuk breakthrough lain yang boleh win-win industri dan juga RTM. Saya tak mahu juga duit awam ni berbelanja hanya demi kemandirian syarikat yang kita baru cakap drama ni, kita belum cakap lain lagi ni, sukan yang lain ni, Datuk. So saya melihat bahawa keterbukaan Ketua Pengarah Penyiaran hari ini, mungkin kita boleh bincang lanjut yang kami pernah bincang di peringkat antarabangsa, bahawa konten kita ni sebenarnya ada pasaran di luar. Cuma kita tidak dapat kerjasama sebelum ni, Cik Mi. Sebelum ini bahawa ATM sanggup berkongsi IP. Isu yang paling besar perolehan belum pernah ada perkongsian IP antara RTM dengan pemain industri. Ada, tetapi maksudnya dari segi antarabangsa ni. Antarabangsa mereka nak hak IP itu juga. ATM pun nak. Jadi di situ ada masalah. Tapi kita pernah cadang kepada Ketua Pengarah ATM daripada dulu sampai hari ini. Saya nampak Cik Mi mungkin lebih terbuka bahawa co-pro, dana awam yang kita cakap tadi, jumlahnya contoh 30 episod 1 juta, 1.5 juta, tetapi kita boleh dapat co-partner daripada luar. Value added kepada duit 1.5 juta tu, konten boleh travel contohnya ke Vietnam, dan Vietnam top up lagi 1.5 juta, jadi 3 juta punya kualiti program yang disiarkan di ATM dan boleh disiarkan di Vietnam. So yang ini yang kami sedang
orang kata nak buka minda ATM supaya kita boleh buat. Datuk jangan jawab dulu Datuk. Masa untuk kita berehat. Okey. Datuk sabar. Minda telah terbuka. Okey, minda telah terbuka lama Datuk. Masanya untuk kita berehat. Datuk buka semula minda selepas kita kembali daripada berjeda seketika. Kita berehat dahulu. Okey. Belum lagi. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya punya semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Berat bukan sebarang berat, berat letih kemudian mangkir. Debat bukan sebarang debat. Debat melahirkan buah fikir. Jadi ini saya seronok sebab dalam rancangan ini seperti macam ada agreement sudah antara RTM dan juga Persatuan Penerbit. Anda sedang menyaksikan ini, kita meregukan antara Ketua Pengarah Penyiaran dan juga Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Saya bangkitkan sebelum rehat tadi kerana ada gambaran seperti shared rights boleh dibawa ke antarabangsa. Datuk Juri menggambarkan bahawa ia boleh diletakkan. Datuk KP pula mengatakan minda sudah terbuka. Datuk nak menambah tu, saya hentikan tadi di situ tadi. Tak ada sebab ada banyak cara Datuk Juri. Itu apa yang Datuk Juri cakap tadi adalah salah satu caranya. Tapi saya percaya kita ada banyak cara. Kalau orang putih kata ada many ways to skin a cat. Jadi salah satu saya nak bagi contoh ya. Ada orang kritik saya hari itu, dia kata kenapa bintang RTM yang paling hebat ni dimulakan dengan penyanyi Indonesia Anggi Morita. Sebab tu saya cakap dengan dia, senang aja sebab kita nak letak bintang RTM tu dalam RTM Click, iaitu kita punya OTT. Jadi apabila kita ada seorang penyanyi Indonesia yang hebat, maka peminat-peminat penyanyi Indonesia yang duduk di Indonesia akan menonton bintang RTM buat pertama kalinya apabila kita buatkan hebahan di laman-laman sosial yang lain. Jadi bila dia masuk, dia akan tertarik dengan Malaysia ada penyanyi ni. Jadi bila dia masuk dalam RTM Click, dia akan tengok rancangan-rancangan kita. Jadi itulah ekspor sebenarnya. Ekspor telah bertukar. Kalau dulu kita kata ekspor, maka kita kena jual filem kita pergi ke Indonesia, tayang kat Indonesia. Tetapi ekspor dalam bentuk baru, ya, dalam bentuk baru ni kena ada cara yang berbeza. Maksudnya di sini, contohnya baru-baru ni juga, bukan baru, tahun selepas saya pergi di Bali, ada conference tentang kandungan, content conference. Jadi saya telah mencadangkan, saya kata apa kata
kalau Datuk Siti Nurhaliza menyanyi di dapur, ya, kemudian kita letak konten tu bukan dalam bentuk TV ataupun di mana durasinya kena 30 minit. Mungkin kita letak dalam 30 mungkin 3 minit, 7 minit. Letak di OTT. Kemudian dibawakan kepada anda oleh produk jamu, dibawakan kepada anda oleh dari Indonesia contohnya. Kemudian saya kata jadi di situ itu adalah pendapatan berbeza yang pernah kita lihat kerana datangnya dari Indonesia. Kemudian dalam penonton atau dalam orang yang mendengar konferensi angkat tangan. Bapak Suhaimi sayanya wakil dari syarikat ini. Kemudian marilah kita menjadikan ia satu realiti. Maksudnya apa di situ? Jadi mereka mahu melihat persediaan sudah ada. Sudah ada. Jadi maksudnya kalau kita bawa benda tu kopro adalah satu bentuk, tetapi apabila kita umpan dengan penyanyi Indonesia datang, maka mereka akan melihat konten-konten lain. Ya. Jadi itu salah satu cara untuk kita pergi ke peringkat antarabangsa dan kita telah mulakan dengan bintang ATM. Jadi sekarang kita tengah edit bagi dia cantik, kemudian kita akan pergi buat promosi itu. Okey, Datuk Juri, kelihatannya keterbukaan yang ada ini harus persatuan manfaatkan. Tidakkah ini masanya yang strategik dan baik sementara baru bulan 2 ataupun sudah bulan 2, saya tak tahu bulan 2 ni awal ataupun lewat, untuk datang semula persatuan dan tawarkan bentuk pakej yang menerobos seperti yang sudah kita bicarakan, sementara keterbukaan ini sudah ada. Saya nampak positif lah apa yang Cik Mi beritahu tadi. Cuma saya kata tadi, bila kita buat kopro ni, ianya adalah kepentingan kedua-dua belah pihak. Contohnya negara, contoh Indonesia, artis Indonesia, penerbit Indonesia, penerbit Malaysia, artis Malaysia. Jadi kolaborasi ini pastinya, saya kira tontonan RTM pastinya melonjak sekiranya ditayang juga di Indonesia. Dan kalaupun ditayang di RTM Klik, orang Indonesia juga boleh masuk dan tengok. Sebab drama itu, program TV itu adalah kerjasama, usaha sama kedua-dua negara. Ini yang kami melihat bahawa kalau kita nak kualiti, kita perlu cukup dana yang besar dan duit rakyat ini kita boleh nampak, kita dah travel keluar, at least Indonesia for example kan. Tapi negara-negara luar pun saya ingat bersedia untuk kita bekerjasama. Datuk sebut dana yang besar. Adakah sekali lagi kita bercakap soal suntikan ataupun ada sumber-sumber selain daripada dana awam? Saya kata tadi RTM beli program kan. So itu dana awam, betul tak? Dana awam itu hanya untuk Malaysia saja kan. Tapi kita nak offer RTM bahawa dengan dana yang sama ini kita dapat partner daripada Indonesia, kita combine dana jadi besar. Maka manfaat kepada ATM sesungguhnya lebih besar. Ini yang kita cuba nak buat selama ni, tapi belum berjaya lagi lah. Okey, Datuk KP nak komen sikit sini soal belum berjaya ni. Hambatan. Tak, saya rasa saya berfikiran positif. Kalau boleh buat. Saya rasa tak ada masalahnya sekiranya. Pagi tadi saya baru berjumpa dengan seorang yang mahu berkolaborasi. Dia juga adalah seorang kompetitor. Dia adalah pesaing dalam dunia OTT. Kita tidak bersetuju dalam banyak benda, tetapi kita masih boleh berkolaborasi dalam produksi-produksi yang tertentu. Apa maksudnya di situ? Memang kalau kita duduk, kita harus berfikiran lateral dan sekiranya dia baik, menang-menang, buat saja. Saya rasa itu adalah salah satu cara untuk menaikkan yang lonjakan yang Tuan Syed nak daripada mula tadi. Sebab saya kata tadi, saya bercerita dengan Cik Mi tadi, penerbit Malaysia, penerbit filem Malaysia pergi terbitkan filem di Indonesia kerana pasarannya besar. Betul. Dan ada berapa ratus juta rakyat Indonesia. Dia 10 kali ganda lebih besar daripada rakyat Malaysia. 10 kali ganda daripada rakyat Malaysia. Maka duit yang ada dengan kombinasi antara Malaysia dan Indonesia, maka kita akan dapat pasaran yang besar. Sebab baru-baru ni semasa Sukan C, kita dapat 10.3 juta penonton yang menonton pertandingan akhir bola sepak. 1/3 rakyat Malaysia tonton. 1/3 rakyat Malaysia. Takkan 1/3 rakyat Malaysia menonton ni? Bukan, mereka semua adalah dari Indonesia. Mereka menonton melalui platform kita. Apa maksudnya di situ? Di situlah yang kita harus lihat daripada kita bergaduh-bergaduh kata dana-dana tak cukup. Hello. Dan satu lagi yang saya, bila kita cakap pasal creative work ni, kerja-kerja kreatif ni, kita selalu nampak TV 30 minit, 1 jam. Jadi apa yang kita cuba buat sekarang ialah kenapa tidak pelajar-pelajar universiti menghasilkan sesuatu yang hebat 7 minit, kita letak di OTT short content. Itu adalah sesuatu yang kita akan bawa tak lama lagi dan kita telah bekerjasama kerana dengan template-nya belum ada di Malaysia setakat ini. Kecuali kalau digital channel. Sebab digital dia tidak linear. Dia tidak ada undang-undang 30 minit tu. Cuma saya menyentuh tentang bakat-bakat baru khususnya yang fresh from the oven ini, Datuk Juri. Adakah dia menyebabkan crowding out kepada pemain industri yang ada? Kerana platform digital ini dia kos lebih rendah, pemain dia boleh someone who is very enterprising dia dah boleh buat, dia tanpa perlu melalui syarikat. Adakah crowding out boleh berlaku kalau kita banyak mendorong
independent player seperti ini untuk short content? Saya kira kita kena bersedia untuk bersaing lah. Kalau kita fikir dah berumur, dah senja, tak laku dan kita bersedih dengan keadaan itu, saya rasa kita ketinggalan. Jiwa muda Datuk Juri ni. So, bagi saya lah persaingan Saya saja Datuk Juri 22 tahun. Tak apa, Datuk Juri habiskan dulu. Maksudnya kita kena bersedia kan. Satu hari kita akan keluar daripada kita punya situasi keselesaan kita hari ni kan. Jadi untuk itu kita kena fikir bagaimana untuk terus survive dan menghasilkan konten-konten yang ada tempat untuk kita monetizing kan. So itulah bagi saya, dan saya haraplah Cik Mi dengan berbagai-bagai inisiatif ni akan memberi satu industri yang lebih kondusif lah kan. Kita melihat banyak benda yang kita nak buat tapi kadang-kadang kita tak mampu buat kerana kita tak pergi kepada soal pokoknya. Apa masalah kita? Datuk Juri, sebelum beralih kepada Datuk Suhaimi, bila disebut kondusif, tolong definisikan apa yang dianggap kondusif kepada pemain industri. Okey. Maksud saya kondusif ni adalah semua orang boleh bekerja, mendapat pendapatan. Ini yang penting. Sebab tu daripada awal saya kata kita ada masalah ekosistem yang mana ekosistem ni masih belum diselesaikan. Kerana kalau ekosistem ni sudah sihat, industri berstruktur macam di negara maju, maka kita tak ada masalah lagi. Kita tengok Korea, kita tengok di Amerika dan sebagainya, mereka taklah dah tua, sakit, tak ada duit nak hidup. Sebab dalam industri sebelum tu mereka sudah dapat segala-galanya. Kerana industri berstruktur. Yang ni perjuangan kami lah selama ni. Datuk, ini yang menariknya kerana banyak bual bicara saya, kita sentiasa saja ada contoh best practices from all over the world. Tetapi apa yang menjadi hambatan kalau dalam sektor yang kita bincang malam inilah? Apa yang menyekat kita daripada mencontohi best practices yang ada? Disebutkan tadi Korea, syek-syek Korea aja. Saya bosan dengan contoh Korea ni. Macam kita tak boleh buat lebih baik daripada Korea, Datuk? Kita boleh. Tak, saya rasa yang paling penting adalah kita terus saja buat. Kadang-kadang kita banyak sangat bercakap. Kita cakap-cakap apa yang kita buat dekat ATM sekarang ni, kita terus buat. Dan saya begitu gembira bekerja di ATM sebab KSU membantu saya, Datuk Fauzi. Kalau Datuk Fauzi melihat, Datuk Fauzi memang bagus. Sebab idea-idea yang saya bawa memang Datuk Fauzi, dan kita ada menteri yang sentiasa membantu. Jadi itulah dia ekosistem yang kondusif. Sebab saya rasa bukan saya nak bodek, tapi memang betul dia berlaku. Itu yang mempercepatkan lagi apa usaha-usaha yang sedang kita buat. Jadi itu penting. Jadi apabila semua orang memahami apa yang kita nak buat, kita akan membantu. Dulu masa mula-mula saya tak suka betul Datuk Juri ni. Dia kacau saya tengah malam, dia gaduh-gaduh. Tapi sekarang kita bekerjasama, tengok macam mana nak improve. Itu yang bagus. Datuk pernah dengar masa-masa manis macam itulah. Dia mula-mula masam, lepas tu manis lah. Tak, saya suka sebenarnya nak test tengok ni macam mana ketahanan dia kan. Sama ada dia akan marah saya dan blok saya, ataupun dia akan respon dia sampai bagi masuk TV ni. Dia bagi masuk RTM ni, positif lah. Positif. Jangan caci lah. Saya tak ada masalah. Saya WhatsApp dia jawab, tak ada masalah. Datuk, kedua, kita banyak nampaknya menyorot percakapan ataupun sembang kita pada malam ini tentang kelihatannya seperti drama, seperti penerbitan kreatif. Kita belum menyentuh elemen lain. Tadi saya nak berbalik pada Datuk Juri kerana bakat kita ni banyak spektrum, banyak genre. Kita belum sentuh shorts, kita belum sentuh dokumentari, kita belum sentuh game show. Apa agaknya persiapan kalau keterbukaannya sudah ada, kesediaannya sudah ada, ekosistem sudah baik? Saya kira pemain industri harus mengambil kesempatan ini, tetapi dalam konteks kualiti keragaman genre yang ada ni, apa persiapannya kepada industri? Okey, saya kira ATM melalui perolehan yang paling banyak genre ni, banyak format. ATM, the only station. Is that good or bad? Good. Good. Memanglah orang kata dia tidak fokus kepada contohnya drama semata-mata, tetapi dia membuka peluang yang luas. Kan? Termasuklah pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti, mereka boleh macam Cik Mi kata tadi, kita buka seluas-luasnya supaya siapa yang bagus dia dapatlah. Bagi saya biar macam ni lah. Jangan tinggal drama ataupun sukan ataupun yang lain in-house buat dan sebagainya. Biar buka, biar kita meraihkan berapa ramai pun orang nak hantar proposal dan kemudian ATM dapat kualiti yang terbaik. Kita nak keragaman tu, Datuk. Kerana ini tanggungjawab RTM. Tetapi di waktu yang sama, bukan semua genre yang ada itu boleh kita monetize. Jadi apa keutamaan yang Datuk? Ada dua. Sebab saya rasa dia tidak perlu zero sum game. Tidak maksudnya kalau sesuatu tu agak
susah untuk dijual, maka kita tak buat, ya. Jadi ada kita ni kita berfikir macam venture capitalist lah, ya. Maksudnya daripada 10 tu biarlah ada satu yang membawa berjuta-juta, mungkin 9 itu tak berapa banyak. Jadi kita kena berani masuk dalam bab itu, sebab kita boleh menggunakan platform OTT kita. Jadi OTT ni ialah tempat untuk kita eksperimen. Contohnya banyak universiti kita dah boleh berbincang. We have already reached out to all these universities. Kita dah berbincang dengan mereka, apakah yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar mungkin projek akhir. Dan mereka suka kerana akhirnya itulah resume budak-budak ni bila dia keluar tu, oh saya punya final year project keluar dekat ATM. Ini yang harus kita raikan, dan di sinilah platform yang kita bagi, dan dari situ kita boleh nampak siapa yang hebat. Jadi salah satu benda juga yang kita harus fikirkan adalah bagaimana untuk kadang-kadang kita akan tertarik dengan pengarah-pengarah tertentu, produser-produser tertentu, syarikat-syarikat tertentu, sebab nama mereka hebat. Jadi di sinilah OTT memain peranan, kerana kita boleh ambil, bukanlah kita kata lambatkan, tetapi banyak kandungan yang ada dalam tu boleh menaikkan nama mereka, dan kita berusaha untuk membantu dalam segi promosi juga. Tidak di TV. TV itu sangat linear. Cuma terhad saja. Jadi OTT. Satu berdua, awal-awal tadi bila kita buka panggung macam nak runtuh. Masuk ke pusingan kedua, ketiga ni macam dah berdamai dia ni. Sudah berdamai dari dulu. Nampaknya kedua-dua datuk ni, tapi soalnya selepas kita berehat nanti adalah moving forward. Macam mana kita nak melangkah, mengambil semangat marah-marah sayang ini. Bagaimana kita boleh kembali dan datangkan sebuah framework yang lebih berkesan demi industri penyiaran. Jadi teruskan kesan anda, kita berjeda dahulu. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, -1-A dan -B Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
Ya, bicara naratif pada malam ini penting kerana beberapa sebab. Tapi sebab utama yang saya nak sebut adalah anda sebagai penonton, Datuk-Datuk, saya nak anjurkan penonton tonton rancangan ni daripada minit pertama sampai habis. Kerana dalam bahagian yang pertama tu macam nak runtuh langit bila kita regukan antara Datuk Juri dengan Datuk Suhaimi. Bahagian kedua tu mula lembut sikit, mula nampak secara objektif perbezaan pandangan yang ada. Masuk blok yang ketiga sudah nampak ada percaturan bagaimana nak bergerak ke depan. Boleh berdamai. Dan ini meyakinkan saya tentang An-Nahl 125. Wajadidhum billati ahsan. Mujadalah, debat. Kalau ahlinya betul, formatnya betul, kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Ahsan. Dan ini buktinya pada malam ini. Suhaimi Sulaiman dan Juri Latif bercakap soal masa depan nak melonjak industri penyiaran. Tetapi lebih penting lagi, 7-8 minit baki ni, how do we move forward supaya berbekas dan bukan ini antara sembang. Datuk marah saya kata ni. Jangan banyak cakap Syed, banyak buat kerja. Datuk, bergerak ke depan untuk industri ini. Apa yang kita kena buat? Kita telah pun bermula. Malah tadi Datuk Juri kata saya tunjukkan saya punya nombor telefon. Ya. Jadi orang akan hantar saya. Jadi mana saya tak terdaya, saya hantar pada Puan Hajah Syazariah. Dia tu jaga UKK. Dia admin lah tu. Dia akan tolong. Jadi apa yang kita cuba buat adalah, kata kalau orang tu ada masalah-masalah tu, kita bantu mereka. Jadi kita ni macam real partner. Kalau dulu semasa saya mula-mula masuk, saya ada rasa macam ada sedikit adversarial. So macam apa lagi Datuk Juri punya orang ni, apa dia nak kacau lagi. Jadi sekarang tak, kita adalah facilitator. Jadi kita kena membantu. Jadi saya rasa pertalian sudah bagus sekarang, dan di mana ahli-ahli, mungkin ada ahli persatuan Datuk Juri dan juga yang bukan dalam persatuan pun boleh masuk, dan kita tunjukkan ini yang kita nak. Kalau kita edit, boleh edit betul-betul. Kalau tak faham, kita buat kursus dengan IPTA. Jadi kita buat itu semua. Jadi inilah salah satu cara kita nak membantu semua supaya akhirnya kualiti kita tinggi dan kita boleh ekspor itu sebenarnya. Dan bila kita dah ekspor, pendapatan tu datang balik kepada kita semua. Itu yang sangat penting. Datuk Juri, tadi kita gambarkan bahawa ada ruangnya untuk persatuan misalnya datangkan beberapa format supaya win-win kepada kesemua pihak. Selain daripada itu, apa lagi yang boleh kita bawa untuk langkah ke depan ini? Okey, saya lihat keterbukaan ini memberi peluang untuk berbicara. Yang penting sekarang ni bagaimana kita nak bawa industri ini pergi satu next level lah. Yang kita kata tadi, ekspor konten, dana rakyat, yang mana kita sebelum ni bermain dalam kampung kita sendiri, dan kita nak melihat market yang lebih luas. Yang ni yang saya nampak kita boleh bekerjasama, Cik Mi. Tak kisahlah dari segi bagaimana kita nak mulakan, tapi bila Cik Mi buka tu, kami nak masuk win-win situation. Kerana kita lihat macam kita kata tadi lah, ada beribu syarikat, berapa syarikat saja yang dapat. Walaupun ATM buka beberapa platform lagi, maka akan ada yang keciciran. Tetapi kalau yang pemain-pemain yang memang dah bertaraf antarabangsa, mereka ada networking yang besar di luar sana, maka yang ni yang kita sebenarnya nak pair dengan ATM, supaya kita boleh travel konten, bercakap tentang konten yang bertaraf antarabangsa. Seolah-olah kita wujudkan liga lah ni. Kita tak boleh bermain dalam kampung liga tempatan saja. Kita dah kena lihat keluar. Sebab hari ni kita nak bawa jenama RTM tu sendiri. Sebab tu saya kata tadi, bila KP yang macam ni, standpoint macam ni, jadi mudah untuk kita bercakap. Dia tak adalah dia punya pemikiran macam dulu business as usual. Now dia kata, okay, now let's do it together. So satu yang baru harus diterjemahkan dengan kerjasama yang mantap lah. Ini yang kita nak tengok RTM, supaya orang lebih ramai menonton RTM. Konten kita pun yang kita buat bagus, Amy. Orang tengok. Masalah sebelum ni, konten kita bagus, RTM commission dengan duit yang besar, tapi orang tak tengok. Ini masalah kita. Saya nak tambah, memang konten kita sekarang viewership ratings naik 2 ke 3 kali ganda. Ini yang kita nak. Terima kasih kepada kawan-kawan jugalah yang membantu dalam hal ni. Cumanya saya rasa untuk bergerak ke depan, bila kita cakap pasal ekspor tu, kita dah ada pun platform yang kita dah sediakan, iaitu ATM Click. Itu je. Jadi kita populate dengan konten-konten yang bagus. Jadi sekarang kita kena berfikir, apakah bentuk kandungan yang bukan saja menarik kepada kita penonton di Malaysia, tetapi kita berfikir sekarang ASEAN. Sebab kita akan jadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Jadi itulah juga masanya kita untuk memasarkan semua sebanyak-banyaknya. Jadi itulah bila kita jadi pengerusi, ada banyak benda-benda yang kita boleh lobby dan kita boleh ketengahkan. Jadi saya dan juga Datuk Juri dan juga rakan-rakan lain akan bekerjasama untuk menentukan kandungan-kandungan ini dapat diketengahkan melalui platform yang dah sedia ada. You don't need to reinvent the wheel. It's already there. Just do it. Dalam konteks kapasiti, menyediakan bahan yang berkualiti ni, industri perlu menyediakan apa? What do they need daripada
apa juga bantuan yang ada agensi seperti RTM ataupun boleh dibangunkan sendiri? Saya kira apa yang ada di bawah Kementerian Komunikasi ni harus kita gembelingkan supaya kita dapat keluarkan satu produk yang memang berkualiti tinggi. Sebab kita ada dana di Finas, kita ada dana awam di RTM. Dan yang paling penting bila dapat kerjasama luar tu, value added kepada duit kita dan juga travel keluar tu akan beri keyakinan kepada pelabur, contohnya pelabur dalam dan luar negara, dan juga keyakinan kepada kerajaan untuk tambah dana kepada RTM untuk beli konten lebih banyak. Yang ini kami selalu perjuangkan, sehingga kita fikir RTM ada 5-6 channel baru, tapi peruntukan dia berapa? Tak bertambah. Yang ni kita sampai kita hantar surat kepada Perdana Menteri, bagilah RTM dana yang mencukupi supaya mereka boleh bergerak ke hadapan. Kerana kita nak RTM jadi nombor 1. Sebab kita dah kata dah, RTM bayar paling bagus, paymaster terbaik dari segi peluang dalam genre-genre berbeza, format berbeza. RTM saja ada, mana tempat lain ada. Datuk, ramai yang mungkin tak ikuti need statement daripada Datuk. 1 minit berbaki, Datuk. Oh, need statement? Ya Allah, banyak kita dah tapi dah tutup dah. Dah tutup dah. Jadi sekarang kita kata kita kena buat drama-drama ataupun majalah yang sangat berbeza daripada apa yang pernah kita lihat ni, kerana kita perlu mengeksport benda-benda ni semua. Kerana kita ada platform yang OTT di mana sekarang 5.013 juta orang dah download, ya. Maksudnya itu dia memang betul-betul percuma, tak payah bayar pun. Jadi di situlah tempatnya pemain-pemain industri akan dapat masuk mempamerkan kandungan-kandungan yang mereka hasilkan. Jadi di situlah kita dapat meraihkannya dan kita tengok kalau di situ kualiti dia, kalau tak bagus orang tak tengok. Kalau bagus orang tengok tinggi-tinggi, kita buat duit. Dan kita tak boleh minta sahaja daripada Perdana Menteri duit senang. Jadi sekarang hari itu saya minum teh dengan Perdana Menteri, salah satu benda yang saya kena buat adalah cek duit sendiri supaya duit rakyat tu kita gunakan untuk tempat lain. Jadi kita boleh buat duit dan kita beli konten. Jadi itulah kita nak buat kat OTT. Jadi mereka kena buat yang baguslah. Jadi kita sama-sama jual, Datuk, kan? Lama saya tak tengok Datuk menghostkan. Tadi saya tengok Datuk menurun. Hei, betul untuk menjawab soalan. Tapi Sulaiman menurun nak menjawab soalan. Walk the talk, saya ingat satu projek yang kita akan usulkan untuk kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di bawah OTT RTM untuk walk the talk. Itu komitmen nampaknya macam dah bersetujui, tinggal nak dilaksanakan saja. Terima kasih kepada Datuk Suhaimi, Datuk Juri, dan terima kasih kepada semua penonton menyaksikan Bicara Natif pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada masa depan. Assalamualaikum. Salam muhibah.